Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Akila binti Rosli. Saya dari kelas 5E. Hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terdapat di Malaysia serta perkara-perkara yang seakan dengannya. Yang pertama yang ingin saya kongsikan ialah sejarah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah ditubuhkan pada tahun 1946 dan mengambil jangka masa yang sangat lama iaitu 57 tahun. JKM telah mengalami beberapa evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara dan juga bermula dengan penlibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang yang Kedua. Peranan dan fungsi jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat pada zaman sekarang. Yang kedua yang ingin saya ceritakan ialah visi, misi dan juga objektif untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama iaitu visi ialah berkat berjasa untuk negara. Yang kedua ialah misi. Misi membangunkan masyarakat ke arah kesejahteraan dan juga keharmonian. Yang terakhir, objektif. Memberi perlindungan pemulihan kepada masyarakat dan juga keperluan sasar-sasar yang tertentu seperti jabatan. Dan juga mewujudkan masyarakat yang berbudaya, penyayang serta pengasih kepada masyarakat yang lain. Seterusnya, saya ingin menceritakan beberapa sikit tentang maksud logo rasional Jabatan Kebajikan Masyarakat. Logo ini dicipta sebagai memenuhi aspirasi bangsa yang progresif dan membangunkannya. Justru itu, keseimbangan yang berterusan antara infrastruktur dan pembangunan kebajikan dapat dicapai dengan maju. Logo yang bermaksud lambang hati membayangkan masa depan dan pemodenan jabatan serta daya upaya yang dimaksimumkan dalam menyediakan perkhidmatan kebajikan secara menyeluruh di Malaysia. Daya upaya ini disokong oleh rasa kasih sayang dan kefahaman yang positif daripada kumpulan sasaran dan masyarakat yang seakan dengannya. Maksud warna-warni yang terdapat di logo Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Yang pertama, bulatan berwarna jingga di atas hati merupakan simbolik yang mewakili usaha kemanusiaan yang dijalankan dalam merealisasikan misi dan visi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala warna ungu melambangkan sifat semula jadi kemanusiaan yang dijalankan dalam merealisasikan misi dan visi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala warna ungu melambangkan sifat semula jadi jabatan yang proaktif dan dinamik serta sebuah organisasi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga yang lain-lain. Sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai ada rasa kebanggaan terhadap usaha yang dijalankan, warna-warna jalur gemilang seperti merah, biru, putih, kuning telah dipilih sebagai asas terhadap integriti, dedikasi serta komitmen terhadap individu, masyarakat dan bangsa keseluruhannya. Akhir sekali, saya ingin menerangkan beberapa strategi Jabatan Kebajikan Masyarakat
di dalam Malaysia. Yang pertama, mengoptimalkan keupayaan dan potensi diri serta kesejahteraan kumpulan sasar jabatan. Yang kedua, memastikan aspek kebajikan diintegrasikan dalam perancangan ke arah mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang menyeluruh. Dan yang ketiga, mempertingkatkan peranan dan keupayaan jabatan sebagai paksi utama dalam perancangan dan penilaian program-program pembangunan kebajikan masyarakat di Malaysia. Yang keempat, mempertingkatkan perkongsian bijak dan strategik melalui kerjasama. Akhir sekali, mempertingkatkan pengurusan dan penggunaan sumber manusia secara optimal di dalam Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nurul Aisyah binti Muhammad Nur dari kelas 5E. Saya akan menerangkan sedikit tentang fungsi dan peranan dan beberapa perkara tentang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berikut adalah bahagian-bahagian penting dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama, pengurusan tertinggi. 2. Bahagian pengurusan. 3. Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. 4. Bahagian perancangan dan pembangunan. 5. Bahagian kawalan standard. 6. Bahagian kebajikan produktif. 7. Bahagian kanak-kanak. 8. Bahagian perundangan dan penguatkuasaan. 9. Bahagian komuniti. 10. Bahagian dasar dan hubungan antarabangsa. 11. Bahagian warga emas. 12. Bahagian perintah khidmat masyarakat. 13. Bahagian psikologi dan kaunseling. Dan yang terakhir, 14. Bahagian pengurusan maklumat. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa contoh fungsi-fungsi bahagian penting dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Fungsi-fungsi bahagian penting dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bahagian pertama adalah bahagian kanak-kanak. Bahagian ini memastikan khidmat pemeliharaan, perlindungan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan. Bahagian kedua, bahagian warga emas. Pertama, memberi penjagaan dan perlindungan kepada warga emas di institusi kebajikan. Kedua, menyediakan penjagaan, perlindungan dan latihan kemahiran kepada orang papa. 3. Mengukuhkan kerjasama serta perkongsian tanggungjawab antara agensi kerajaan dan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK). 4. Mengutamakan kesamaan peluang untuk mengakses pelbagai sumber selaras dengan prinsip yang ditekankan di dalam Dasar Warga Emas Negara. Seterusnya, perkhidmatan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama, kanak-kanak. 2. Warga emas. 3. Orang miskin. 4. Orang kurang upaya. 5. Psikologi dan kaunseling. 6. Komuniti. 7. Skim bantuan kebajikan. 8. Pengurusan bencana. 9. Kajian atau penyelidikan. 10. Perintah khidmat masyarakat. 11. Pusat jagaan. 12. Akta keganasan rumah tangga. 13. Institusi kebajikan. Berikut adalah peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah diwujudkan dengan tujuan membantu kerajaan menangani masalah dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan kebajikan sosial mereka. Banyak masalah sosial yang wujud di Malaysia ini seperti anak yatim piatu, kes anak angkat dan golongan miskin serta warga emas yang memerlukan penjagaan pihak tertentu. Pihak media masa telah acap kali menyiarkan berita tentang pelibatan jabatan ini dalam membantu golongan yang bermasalah ini. Oleh itu, pelbagai tugas telah dilaksanakan oleh jabatan ini. Antara peranannya ialah jabatan ini memberikan bantuan keuangan kepada kanak-kanak miskin untuk meneruskan persekolahan mereka. Bukan sahaja wang saku diberikan, tetapi bantuan buku dan bayaran yuran di peperiksaan dilaksanakan oleh jabatan ini dengan baiknya. Selain itu, jabatan ini turut memberikan perlindungan kepada kanak-kanak yang teraniaya. Biasanya, kes-kes penderaan menjadi punca kanak-kanak teraniaya di negara ini selain ketiadaan penjaga akibat kematian atau sebab-sebab lainnya.
Kanak-kanak ini akan diberi tempat tinggal, makan minum dan semua keperluan harian lagi untuk memastikan kehidupan mereka lebih terjamin sama seperti mereka memiliki ayah dan ibu. Jabatan ini juga turut membantu golongan warga emas dengan memberikan golongan ini tempat berteduh yang baik. Kebanyakan warga tua yang tidak mempunyai apa-apa ini akan ditempatkan di rumah orang tua oleh jabatan ini. Di rumah orang tua inilah golongan warga emas boleh bergaul mesra dengan rakan-rakan senasib selain diberi perhatian perubatan dan keperluan kehidupan lain oleh pekerja-pekerja jabatan ini. Jelaslah nasib warga tua turut diambil berat oleh jabatan ini dengan memberikan mereka tempat berteduh di rumah orang tua. Malahan, pihak jabatan ini turut mengulurkan bantuan kepada golongan kurang upaya dan cacat di negara ini. Bantuan yang diberikan biasanya dalam bentuk latihan untuk memudahkan golongan ini memperoleh pekerjaan atau mencari rezeki dengan lebih mudah. Satu jumlah allowance yang tertentu juga diberikan kepada golongan ini untuk memudahkan mereka meneruskan kehidupan pula. Sesungguhnya jabatan ini telah memberikan banyak bantuan kepada golongan cacat dan kurang upaya di Malaysia supaya kehidupan mereka lebih baik. Kesimpulannya, Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan yang begitu besar dalam perbangunan rohaniah rakyat negara ini. Jabatan ini juga berusaha untuk memastikan semua lapisan rakyat Malaysia menerima perhatian dan penjagaan sosial yang sewajarnya. Lantaran itu, kerjasama semua pihak terutama pihak swasta dalam memberikan sumbangan keuangan amat diperlukan dalam memastikan semua program jabatan ini berjalan dengan lancar. Akhir sekali adalah akta-akta di bawah pentadbiran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama, Akta Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat 1948, 2. Akta Orang-Orang Papa 1977, 3. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 dan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 2007. 4. Akta Pusat Jagaan 1993, 5. Akta Pusat Jagaan Pindaan 2007, 6. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, 7. Akta Keganasan Rumah Tangga 2012. 8. Akta Keganasan Rumah Tangga 2017, 9. Akta Kanak-Kanak 2001, 10. Akta Kanak-Kanak 2016, 11. Akta Orang Kurang Upaya 2008.